Okey, hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurliana binti Nasharuddin dan nombor matrik saya ialah D2023 1106 743. Okey, pada hari ini untuk subjek penyelesaian sosial dan delinkuensi, saya dan rakan saya akan membentangkan tentang teori-teori utama penyelewengan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof. Mas dan rakan-rakan. Nama saya Nur Aina Amira binti Muhammad Suhaimi, nombor matrik D202311067757. So sebelum itu, isi kandungan terdapat beberapa isi kandungan yang kami akan ceritakan. Yang pertama iaitu teori anomi, kedua teori konflik, yang ketiga teori labeling dan juga yang keempat ialah teori kontrol. So kami akan menerangkan satu persatu tentang teori-teori ini. So, sebelum kita pergi kepada empat teori yang saya baru sahaja memberitahu tadi, terdapat teori-teori utama Devian, iaitu teori struktur dan juga teori proses. So saya akan memberitahu perbezaan antara dua teori ini dan apa dia punya function dia dekat dalam setiap teori inilah. So yang untuk perbezaan antara dua ni, untuk yang struktur ni, dia menekankan hubungan penyelewengan dengan keadaan struktur tertentu dalam masyarakat. Proses pula dia menggambarkan proses dengan individu mana yang datang untuk melakukan perbuatan devian itu. So dua teori ini juga ada jenis teori ini juga berbeza dalam skop dia. So dia ada skop-skop tertentu lah. Untuk struktur ni dia menangani epidemiologi penyelewengan, iaitu maksud dia pengedarannya dalam masa dan juga ruang. Tetapi untuk teori proses pula, dia mencerminkan minat yang lebih dalam etiologi. Etiologi ni iaitu punca-punca khusus perbuatan menyimpang itu. So itu dia punya skop dia. So selain daripada itu, teori struktur ni juga dia menerangkan fenomena seperti penumpuan bentuk penyelewengan tertentu dalam kelas bawahan. Kelas bawahan ni macam untuk orang-orang miskin lah. Teori proses pula dia menjelaskan keadaan yang menyebabkan orang tertentu melakukan devian itu, perkara menyimpang itu. So selain daripada itu juga, teori struktur ini ada nama lain. Teori struktur dan juga teori proses ini ada nama lain dia. Untuk teori struktur ni dipanggil teori sosiologi. Dan teori proses ini pula dipanggil sebagai teori psikologi sosial. So dua kelas ini diorang berkongsi banyak pertindihan kerana banyak prinsip teori mempunyai implikasi untuk kedua-dua ini. Namun perbezaan itu berguna mencirikan teori tertentu untuk memberi keberkesanan dalam mengambil kira kedudukan dimensi penyelewengan ini. Okey, itu untuk dua teori utama Devian, iaitu teori proses dan juga struktur. So kita akan pergi ke sub-sub teori dia yang ada under teori struktur dan juga teori proses. Untuk teori struktur ni dia ada dua bawahan dia, iaitu teori anomi dan juga teori konflik. So saya Nuliana akan terangkan dua teori ini, dan untuk teori proses akan diterangkan oleh kawan saya, iaitu next presenter. So yang first saya akan terangkan tentang teori anomi, iaitu anomi ni nama kata lain dia ketegangan. So apa yang diceritakan dalam teori ini, dia menjelaskan bagaimana faktor sosial dan budaya boleh membawa kepada tingkah laku devian dan jenayah dalam masyarakat. So contoh jenayah yang ada seperti ketagihan alkohol, ketagihan dadah, bunuh diri dan juga gangguan mental. So macam mana diorang boleh terlibat dalam teori anomi ni? Siapa yang terlibat dalam teori anomi ialah orang yang terputus daripada masyarakat kerana mereka ni tidak lagi melihat norma-norma dan nilai-nilai yang mereka cintai dicerminkan dalam masyarakat itu sendiri. Ini membawa kepada mereka mempunyai perasaan bahawa seseorang itu tidak tergolong dan tidak bermakna dihubungkan kepada orang lain. Bagi setengah pihak,
ini mungkin bermakna bahawa mereka berfikir peranan diorang ni ataupun identiti mereka ni tidak lagi dihargai oleh masyarakat. So oleh sebab itu juga anomi dapat memupuk perasaan bahawa seseorang tidak mempunyai tujuan, menimbulkan keputusasaan, kemudian dan menggalakkan penyimpangan dan kejahatan itu berlaku. So dalam percubaan untuk menerangkan bentuk tingkah laku menyimpang ini atau deviant ini, teori anomi ni dia menceritakan menunjukkan bahawa kadar rasmi penyelewengan memuncak di kalangan orang miskin, iaitu tadi orang kelas bawahan yang menghadapi tekanan terbesar kerana yang menghadapi tekanan terbesar untuk penyelewengan dan hanya terhad. Okey, dekat sini merupakan dua kita panggil dia tokoh yang dua tokoh yang ada di dalam teori anomi ini. Yang pertama dalam gambar yang ditunjukkan ini merupakan tokoh yang diberikan nama ataupun ahli sosiologi Perancis, nama dia Émile Durkheim, iaitu orang yang pertama kali memperkenalkan teori ini, dan juga dia pernah berceritakan tentang ini dalam karyanya iaitu Suicide pada tahun 1897. Manakala di gambar yang kedua merupakan seorang ahli sosiologi daripada Amerika iaitu Robert K. Merton. Dia ni yang membangunkan dan mempopularkan teori anomi ini pada pertengahan abad yang ke-20. Okey, sekarang ini saya akan menerangkan 5 mood penyesuaian individu yang berbeza kepada anomi. So terdapat 5, iaitu yang pertama, kesesuaian. Kesesuaian ini ialah tentang konformis ialah individu yang menerima matlamat budaya masyarakat. Contoh tentang kekayaan kerajaan dengan cara yang sah. Dengan cara yang sah tu contohnya pendidikan dengan hasil usaha kerja keras untuk mencapai satu matlamat. Mereka ini dia tidak terlibat dalam tingkah laku deviant kerana diorang ni mendapatkan hasil usaha diorang dengan usaha diorang sendiri, dan diorang tahu untuk mendapatkan semua benda ini diorang perlu berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diorang nak. Yang kedua pula, pemberontakan. So untuk pemberontakan ni mereka mungkin berusaha untuk menubuhkan struktur sosial yang baru atau banyak yang diubah suai. Mereka ni juga dia sering cuba untuk menetapkan maklumat dan prosedur baru yang akan mengubah struktur sosial dan bukannya cuba untuk mencapai maklumat yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Contoh dalam pemberontakan ni kita boleh bagi seperti radikal politik dan revolusioner yang mengamalkan jenis penyesuaian yang deviant ini. Untuk yang ketiga pula ialah ritualism. So untuk ritualism ni, diorang ni mematuhi norma masyarakat tanpa sebarang jangkaan untuk mencapai matlamatnya. So ritualis ni ialah orang yang mematuhi jangkaan umum masyarakat tetapi tidak fikir mereka akan mencapai kejayaan tersebut. Mereka menjalani kehidupan seharian dan tidak merasakan keperluan untuk menyimpang daripada norma sosial. Dan diorang mungkin tidak pernah terfikirlah untuk membuat sesuatu yang jahat atau melakukan jenayah, walaupun orang sekeliling mungkin akan berkata diorang boleh dapat manfaat atau boleh dapat benefit daripada something yang diorang buat tu, tapi diorang tak pernah fikir pun untuk melakukan sebarang jenayah itu. Yang keempat pula ialah inovasi. Untuk inovasi ini pula, diorang ni menerima maklumat budaya tetapi menolak atau mengubah sesuai cara yang sah untuk mencari matlamat tersebut. So diorang ni mungkin menggunakan cara yang tidak konvensional atau jenayah seperti kecurian atau penipuan untuk mencapai kejayaan tersebut. So biasanya orang-orang yang terlibat dalam mood inovasi ni ialah golongan miskin. Kerana diorang ni, golongan miskin ini mendapati peluang mereka sebahagian besarnya terhad kepada buruh kasar yang sering membawa stigma sosial. So status dan pendapatan yang rendah menghalang mereka daripada bersaing untuk mencapai maklumat yang diukur dengan piawaian nilai yang ditetapkan. So oleh itu diorang ni mungkin terlibat dalam jenayah sebagai cara alternatif untuk mencapai matlamat tersebut.
Dalam erti kata lain, diorang tahu yang diorang tak boleh nak dapatkan something, apa yang diorang nak, matlamat tersebut. Jadi diorang cari cara lain walaupun diorang tahu tu cara yang salah. Tapi sebabkan diorang terdesak, diorang terpaksa gunakan cara yang salah tu. Seperti yang saya kata tadi, seperti mencuri. Dan yang terakhir sekali ialah retrietism. So untuk yang mood yang terakhir ni mewakili penyelesaian kepada ekonomi yang secara ketara, meninggalkan maklumat budaya yang dipandang tinggi oleh masyarakat dan cara diinstitusikan untuk mencapainya. So apa yang kita boleh cakap tentang mood yang terakhir ini ialah secara lebih detail ialah seorang individu dia mungkin bergerak ke arah retrietism selepas menghayati sepenuhnya matlamat budaya kejayaan, tetapi mendapati ia tidak tersedia melalui cara institusi yang mantap. So tekanan dalaman menghalang seseorang daripada menyesuaikan diri melalui inovasi, jadi kecewa dan cacat, dia menerima pakai peranan yang kalah dan malah ditarik balik. So orang itu dia akan berundur dengan menjadi ketagih kepada dadah atau alkohol atau melarikan diri melalui gangguan mental atau yang paling teruk sekali ialah dengan membunuh diri. So retrietism ni dia mewakili bentuk penyelesaian peribadi dan bukannya kumpulan atau subbudaya. So walaupun orang itu mungkin mempunyai hubungan dengan orang lain yang menyelesaikan diri dengan konflik yang sama dalam cara yang serupa, tetapi retrietis ni menggabungkan penarikan emosi dengan juga menarik diri dalam kehidupan sosial atau kehidupan itu sendiri. So apa yang kita boleh cakap untuk mood terakhir ni, basically diorang ni dah ada semua benda, diorang dah ada pendidikan tinggi, kerjaya yang bagus, tetapi mungkin mendapat tekanan yang sangat tinggi oleh masyarakat ataupun mungkin di tempat kerjanya atau sebaliknya, membuatkan diri mereka menjadi penat ataupun kita boleh cakap burn out lah. Bila dia burn out ni dah tak boleh nak accept apa kehidupan diorang, mungkin diorang akan menjadi salah memilih jalan dan macam saya cakap tadi boleh membawa mereka ke benda yang buruk seperti mungkin mengambil dadah atau alkohol dan menjadi ketagih, ataupun mungkin diorang boleh mendapatkan gangguan mental dan ataupun yang paling teruk sekali membunuh diri. Okey, so itu merupakan 5 mod penyelesaian individu yang berbeza kepada anomi. So sekarang saya akan beralih kepada teori konflik pula. So apa yang kita boleh cakap tentang teori konflik ini pula, dia akan menumpukan penjelasan lebih kepada penyelewengan daripada tingkah laku devian. So dalam teori ini akan menangani asal usul peraturan atau norma dan bukannya tentang asal usul tingkah laku yang melanggar piawaian yang ditetapkan. So kebanyakan tentang teori konflik ini menerangkan tentang penulisan tentang penyelewengan dalam perspektif konflik berkaitan dengan jenayah, tetapi set teori ini memetik penjelasan yang berkaitan dengan beberapa untuk bentuk penyelewengan lain juga. Okey, sekarang kita akan cakap tentang apa yang ada dalam teori konflik. So yang pertama ialah penyelewengan dan marxisme. So marxisme ni apa yang dalam kita boleh cakap tentang perkara ni ialah banyak idea kontemporari tentang kepentingan konflik sosial umum diperoleh daripada karya ahli teori sosiologi masa lalu seperti Marx ataupun Simmel, dan baru-baru ni kita ada Coase dan Randolph. Okey, secara umumnya yang kita tentang untuk part ni kita cakap pasal Marx lah, Marx ataupun Karl Marx. So Karl Marx ni dia menggambarkan masyarakat bukan sebagai produk konsensus tentang nilai bersama, tetapi sebagai hasil perjuangan berterusan antara kelas sosial. So dia kata kat sini ada muncul konflik antara kumpulan berkuasa dan kurang berkuasa. So Marx ni dia sendiri melihat masyarakat terutamanya sebagai hubungan yang tidak selesa, kemudian antara dua kumpulan dengan kepentingan ekonomi yang tidak serasi, ataupun kita boleh panggil dia sebagai bourgeoisie dan proletariat. So kita akan terangkan apa itu dua maksud ini. Okey, so untuk kaum bourgeoisie, apa yang dimaksudkan ialah diorang ni bertindak sebagai
kelas pemerintah masyarakat. Maksudnya orang-orang kaya, orang-orang atasan seperti itu. So anggota masyarakat yang kaya ini, diorang mengawal cara pengeluaran ekonomi dan menggunakan pengaruh yang besar ke atas institusi politik dan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. So diorang ni gunakan diorang punya apa orang kata kuasa diorang untuk mendapatkan apa yang diorang nak untuk kepentingan diorang. Manakala kaum proletariat ni pula dia sebaliknya. Diorang ni ialah orang-orang yang mengisi barisan anggota pekerja masyarakat yang diperintah yang kerjanya dieksploitasi oleh bourgeoisie. So diorang ni senang cerita kita boleh cakap orang bawahan lah, pekerja-pekerja diorang. Pekerja-pekerja kaum bourgeoisie itu. So apa yang boleh cakap dekat sini, negara bertindak bukan sebagai parti neutral untuk mengimbangi konflik yang tidak dapat dielakkan antara kedua-dua kumpulan ni. So diorang ni menggunakan kaum proletariat ni ataupun kaum orang bawah bawahan ni sebagai perisai untuk melindungi kelas pemerintah menentang ancaman daripada rakyat yang diperintah. So diorang kalau ada perselisihan faham antara parti politik dengan parti politik ni, so diorang akan gunakan orang-orang atasan ni akan gunakan orang-orang bawah ni untuk jadi perisai untuk bertarung dengan parti yang satu lagi ini. So diorang ni selamatlah, orang atas ni selamatlah, orang bawahan yang akan kena dekat benda tu. Okay. So undang-undang menghalalkan campur tangan oleh kawalan sosial masyarakat termasuk polis, mahkamah dan sistem pembetulan. So kuasa ini diorang akan beroperasi terhadap rakyat yang diperintah yang tingkah lakunya berkemungkinan besar melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh antagonis mereka. So kat sini Karl Marx ni penulis Karl Marx ni menggambarkan trend ini yang tidak dapat dielakkan ke arah pengasingan antara pekerja dan pemilik yang memuncak dalam pembahagian utama berdasarkan kawalan cara pengeluaran dan diberi makan oleh kepentingan ekonomi yang berbeza antara sumber itu sendiri dan mereka yang bekerja untuk pemilik. Okey, selain daripada Karl Marx tadi, kita juga ada banyak lagi ahli-ahli teori lain yang menceritakan tentang perkara ini. Tapi setiap penulis mempunyai pendapat yang berbeza. Tetapi walaupun diorang ni mempunyai perbezaan teori yang ketara di kalangan penulis-penulis ini, mereka secara amnya berkongsi pandangan tentang tingkah laku jenayah sebagai gambaran perbezaan kuasa sosial. Contoh yang dimaksudkan ialah masyarakat mengtakrifkan jenayah sebagai fungsi kedudukan kelas sosial. So memandangkan golongan elit ni yang tidak berkuasa dan orang yang tidak berkuasa mempunyai kepentingan yang berbeza. So langkah-langkah yang menguntungkan golongan elit bekerja menentang langkah-langkah yang menguntungkan golongan elit bekerja menentang golongan yang tidak berkuasa. Sebab diorang ada orang kata apa tadi, sebab kepentingan yang berbeza. Golongan elit ni diorang dah basically dah ada everything. So diorang just fikir macam mana diorang nak mendapatkan keuntungan tu lebih lah. Tetapi untuk golongan-golongan yang tidak berkuasa ni, sebabkan mungkin diorang tak ada duit, tiada pendapatan atau tiada pendidikan, so diorang kena start daripada bawah untuk mendapatkan perkara-perkara itu, dan baru bila diorang dah ada semua tu, baru diorang boleh menambahkan keuntungan diorang. Macam tu, itu maksudnya. So oleh itu ahli teori konflik ini tidak melihat apa-apa yang mengejutkan lah dalam statistik rasmi yang menunjukkan kadar jenayah yang jauh lebih tinggi dalam kelas bawahan berbanding dalam segmen masyarakat yang lebih istimewa dan elit. So kalau nak compare tentang jenayah ni, lebih kepada kita boleh nampak lah apa yang ahli-ahli teori ni cakap, dia orang boleh nampak more tu golongan bawah atau golongan miskin, sebab dia orang ni lebih terdesak untuk mencari sumber pendapatan diorang itu berbanding dengan golongan elit. Golongan elit ni diorang tak perlu mencari lagi dah, diorang just perlu menambah saja. Tapi sebabkan golongan bawah ni perlu mencari lagi, so diorang terpaksa membuat jenayah-jenayah itu untuk mendapatkan apa yang diorang nak. So ahli teori konflik tidak melihat kemalangan sosial, lebih-lebih lagi apabila pesalah melanggar undang-undang tertentu, ini selalu datang dari kelas yang lebih rendah.
ataupun orang yang kurang berkuasa ataupun yang menghadapi godaan terbesar ke arah pencurian. So mereka ni juga diorang menjelaskan bahawa pencuri mencuri kerana keadaan sosial yang dicipta oleh pengagihan kekayaan yang tidak sesama memaksa mereka berbuat demikian. So macam saya cakap tadi lah, sebabkan diorang tak ada benda tu, so bila diorang dah terdesak sangat, diorang terpaksa buat benda yang jahat walaupun diorang tahu benda tu jahat, tapi sebabkan dah terdesak dan memerlukan perkara itu, so diorang terpaksa memilih jalan itu untuk mendapatkannya. So teori konflik ini juga melihat perniagaan dan jenayah kola putih sebagai aktiviti yang direka untuk melindungi dan menambah modal pemilik. Ini ada sedikit lagi tentang, saya akan kongsikan tentang ahli teori konflik yang lain. So apa yang saya boleh ceritakan tentang tadi, teori ini dia menyedari bahawa komitmen yang agak lemah terhadap tatanan sosial yang dominan sering mengiringi keahlian dalam kelas bawahan. Satu analisis menggabungkan orientasi konflik dengan versi teori kawalan untuk menjelaskan jenayah berterusan dan kenakalan dalam kalangan belia kelas pekerja. So, Colvin dan Pauline ni seorang pengkritik. Diorang ni telah berujar dan berkata bahawa penirasan ekonomi pekerja mewujudkan pengasingan daripada masyarakat. Seterusnya, pengasingan ini jelas dalam ikatan yang lemah kepada tatanan sosial yang dominan menghasilkan jenayah. Ia memberi kelas pemerintah alat yang boleh menggunakan pelbagai jenis kawalan ke atas yang diperintah. So, dalam keadaan sedemikian, sesetengah orang dalam kelas bawahan mungkin merasakan mereka mempunyai sedikit kerugian dalam menyerang sistem yang telah menafikan mereka peluang yang lebih besar. So, negara yang dianjurkan untuk mempromosikan kapitalisme juga melayani kepentingan kelas ekonomi yang dominan, kelas pemerintah kapitalis. So, ahli teori konflik menerangkan perkembangan terkini dalam keadilan jenayah, termasuk peningkatan kadar pemenjaraan, hukuman yang lebih berat dan minat yang semakin meningkat dalam pembalasan sebagai gambaran pengaruh bourgeoisie. Okey, ini merupakan part terakhir untuk saya dalam teori konflik. Sebelum saya serahkan kepada next presenter, saya akan menceritakan tentang ancaman sosial pula. So ancaman sosial ni daripada penulis Liska pada tahun 1992. Dia ni telah mengaplikasikan dia ni telah menawarkan penjelasan tentang usaha kawalan sosial. So, apa yang dia boleh cakap dalam ancaman sosial ni, kebijaksanaan konvensional berpendapat bahawa usaha kawalan jenayah bertindak balas terhadap jenayah. Contohnya iaitu apabila jenayah meningkat, of course, usaha kawalan jenayah juga semakin meningkat. Hipotesis yang boleh diberikan ialah ancaman sosial menafikan hubungan langsung ini, menjelaskan kegairahan untuk mengawal jenayah sebagai fungsi ancaman sosial yang dirasakan dalam masyarakat. So, ancaman ini mungkin datang daripada tingkah laku yang ditakdirkan sebagai tidak diingini atau daripada orang atau kumpulan yang ditakdirkan sebagai sememangnya berbahaya tanpa mengira tingkah laku mereka. So, usaha kawalan sosial telah tentu mewakili langkah langsung terhadap ancaman yang dirasakan. So, tak semestinya orang yang memberi ancaman sosial ni, diorang ni betul-betul orang yang berbahaya. Kadang-kadang ada je orang yang tidak berbahaya pun diorang boleh memberikan ancaman sosial. So, ancaman sosial itulah. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang teori labeling. Teori labeling ni diperkenalkan oleh Edwin M. Lemaitre. Boleh tengok dekat gambar tersebut. Itulah Edwin M. Lemaitre. Jadi, apakah labeling ni sebenarnya? Labeling ni adalah pemberian label atau cap kepada orang lain. Teori pelabelan ni menawarkan penjelasan kepada proses penyelewengan juga. Selain itu, teori label ni juga dipanggil interaksi perspektif di mana labeling itu sendiri berdasarkan perspektif masyarakat terhadap seseorang individu. Seterusnya, selalunya pelabelan ini mempunyai konotasi negatif dengan memberi orang lain perspektif yang buruk. Okey, seterusnya label yang mencipta jenis penyelewengan. Dalam menekankan label yang diletakkan oleh masyarakat pada penyimpangan, ahli teori ini mengalihkan minat mereka daripada asal-usul tingkah laku penyimpangan kepada dua,
Yang pertama, ciri-ciri reaksi masyarakat yang dialami oleh individu berlabel. Okey, di sini ia menunjukkan bahawa adakah individu tersebut benar-benar bersalah ataupun tidak. Di mana contohnya di sini, apabila seorang itu dituduh mencuri dan diberi label pencuri. Jadi, apakah ciri-ciri reaksi individu tersebut terhadap label yang diberi kepadanya? Seperti adakah dia akan marah terhadap label yang diberikan, adakah dia akan stres, adakah dia akan happy ataupun bangga ataupun rasa bersalah atau tidak bersalah terhadap label yang diberikan kepada dia. Yang kedua, akibat daripada label ini untuk penyelewengan selanjutnya oleh individu tersebut. Di sini ia menunjukkan apabila seorang individu tu diberi label oleh masyarakat sekeliling, adakah dia akan terus melakukan penyelewengan tersebut tanpa rasa bersalah ataupun akan menjadi lebih teruk daripada sebelumnya, ataupun dia akan berubah ke arah kebaikan dan membuktikan yang dia boleh berubah, membuktikan yang dia tidak selama-lamanya seorang pencuri. Contohnya, apabila dia dilabel sebagai pencuri, dia boleh buktikan yang dia bukan selama-lamanya seorang pencuri, yang dia boleh berubah, ataupun dia akan terus melakukan penyelewengan tersebut tanpa kisahkan label yang diberi kepada dia. Seterusnya, menurut ahli teori pelabelan, label yang menyimpang ni mungkin menghasilkan perubahan asas dalam persepsi individu yang dilabelkan terhadap penyelewengan tersebut. Seterusnya, contoh labeling. Labeling terbahagi kepada dua. Ada labeling yang negatif dan ada juga labeling yang positif. Contoh label yang negatif adalah apabila seorang yang tidak sengaja mengambil barang milik rakannya dilabel pencuri. Yang kedua, remaja yang langgar peraturan diberi label nakal. Bagi contoh yang positif pula, pelajar yang rajin melakukan tugasan diberi label rajin, manakala pekerja yang menyelesaikan kerja pada waktu yang ditetapkan dilabel sebagai pekerja keras. Seterusnya, siapakah yang memberi label ni? Seperti yang saya terangkan pada awal tadi, label itu sendiri adalah interaksi perspektif daripada seseorang ataupun sekumpulan terhadap orang lain. Jadi, siapakah mereka? Yang pertama, ejen kawalan sosial yang terdiri daripada keluarga. Contohnya, perspektif daripada ibu bapa terhadap anak ataupun anak terhadap adik-beradik. Yang kedua, pihak berkuasa seperti polis dan mahkamah. Mereka berkuasa dalam memberi label terhadap penjenayah, pesalah ataupun yang tertuduh bersalah. Yang ketiga adalah cikgu, di mana mereka akan memberi label terhadap anak-anak murid. Yang seterusnya, masyarakat ataupun kita panggil netizen. Okey, ini yang hangat diperkatakan apabila sesuatu yang viral telah viral ke media sosial seperti Facebook ataupun Twitter contohnya. Masyarakat ni laju je buat kerja kan. Masyarakat akan melabel seseorang yang viral tu. Okey, contoh yang lebih spesifik saya boleh bagi dalam kes Alif Tega contohnya. Apabila Alif Tega berkahwin dua, maka ramailah masyarakat yang memberi perspektif yang negatif lah terhadap Alif ni, seperti suami yang curang, suami yang dayus dan sebagainya. Okey, seterusnya yang ketiga, siapakah yang memberi label adalah rakan-rakan sebaya. Seterusnya, kesan labeling. Yang pertama, mempunyai imej yang buruk di hadapan khalayak ramai ataupun masyarakat. Okey, di sini apabila seorang itu diberikan label yang negatif, mestilah dia akan, imej dia akan tercalar lah. Apa tu, bila orang panggil dia pencuri ke apa ke, mestilah orang macam, dia ni mencuri. Dia ni teruknya mencuri, macam tu. Orang yang tak tahu pun boleh jadi tahu yang dia ni dilabel sebagai pencuri. Jadi, imej dia jatuh. Yang kedua, membuat pihak yang dilabel semakin merasa diasingkan, dianggap tidak ada, ataupun batas interaksi serta hubungan sosial ni terjadi antara yang diberi label dengan masyarakat. Okey, apabila seorang ni mendapat label tersebut, diberi label tersebut, mestilah orang macam tak nak dekat dengan dia sebab anggap yang dia ni teruk lah sebab mencuri contohnya. Lepas tu akan membuat
menyebabkan diri dia terasa diasingkanlah dengan masyarakat apabila masyarakat dia tak nak dekat dengan dia sebabnya dia dilabel sebagai seorang yang negatif. Okey, yang ketiga, hilang kepercayaan diri, berfikiran negatif dan rasa diri dia selalu dipandang sebelah mata. Okey, di sini bila dia diberikan label-label yang teruk ataupun yang tidak boleh diterima oleh dirinya, setelah dia akan down, dia akan asyik fikir negatif je. Dan dia juga rasa diri dia selalu dipandang sebelah mata seperti orang tak pentingkan dia, orang ignore dia, orang tak suka dia, macam tu. Yang keempat, menyimpang secara terus-menerus. Labeling yang negatif ni akan membuatkan pihak yang diberi label terus berbuat hal yang sama ataupun terus menyimpang. Contohnya, apabila seorang ini dilabel sebagai pencuri, mungkin dia akan marah dengan label tersebut dan akan kata, oh kau cakap aku pencuri, aku mencuri, macam tu contohnya. Ataupun dia akan terus menyimpang, dia akan terus melakukan perkara yang lebih buruk daripada yang diberi label. Akhir sekali, dalam teori label ini saya akan terangkan tentang kuasa untuk melabel. Kumpulan tertentu mungkin mempengaruhi kriteria yang membimbing pentadbiran undang-undang jenayah seperti polis dan mahkamah. Contohnya, mereka berkuasa dalam pentadbiran undang-undang jenayah. Contohnya di Malaysia ni. Jadi mereka berhak untuk mendakwa atau menuduh ataupun memberi label terhadap seseorang tersebut yang melakukan kesalahan seperti merompak, mencuri dan sebagainya. Yang kedua, persaingan stigma antara kumpulan berbeza yang mempromosikan peraturan bersaing dan definisi penyelewengan. Penentuan tingkah laku masyarakat sebagai devian sentiasa mencerminkan kuasa relatif kumpulan ini. Oleh itu, kumpulan yang paling tidak berkuasa paling kerap membawa label penyimpang termasuk penagih dadah, alkohol dan pesakit mental. Maksudnya di sini persaingan stigma itu berlaku apabila kumpulan atasan seperti pihak berkuasa ataupun orang-orang kaya contohnya, kalau mereka buat salah, senang-senang je kesalahan itu akan ditutup ataupun apabila mereka melakukan sesuatu penyelewengan, mesti tidak akan tersebar ataupun mesti sekejap je perkara itu, sekejap je mereka akan dilabel. Sebab mereka berkuasa. Manakala kumpulan bawahan seperti rakyat marhin ataupun orang-orang miskin, orang-orang yang sederhana, mereka tak ada kuasa dan mereka lah paling banyak menerima label dalam kalangan masyarakat ni. Akhir sekali, ahli teori pelabelan mendakwa bahawa kumpulan yang tidak berkuasa kelihatan tidak seimbang dalam statistik rasmi tentang penyelewengan kerana berat sebelah kelas mempengaruhi tindakan ejen kawalan sosial. Macam yang saya cakap tadi, terdapat dua kumpulan lah, di mana kumpulan yang berkuasa dan orang kaya, dan kumpulan yang kedua seperti rakyat bawahan. Teori yang terakhir adalah teori kontrol sosial. Teori ini diperkenalkan oleh Travis Hershey. Jadi, kontrol sosial boleh dikatakan sebagai kaedah yang digunakan untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan individu serta anggota masyarakat bertindak mengikut makna norma dan nilai sosial yang telah wujud dan diinstitusikan dalam masyarakat. Pengertian teori kontrol sosial. Menurut teori kontrol sosial, penyebab terjadinya kejahatan adalah disebabkan lemahnya ikatan sosial individu atau ikatan sosial dengan masyarakat. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya, terutamanya kelas bawahan, lebih cenderung untuk melanggar hukum kerana berasa terikat dengan peraturan konvensional. Contohnya, lelaki mencari nafkah untuk keluarga manakala perempuan urus keluarga di rumah. Di sini, lelaki ni stres sebab mereka kena keluar untuk mencari duit untuk keluarga. Jadi, walaupun itu tanggungjawab dia, apabila dia terlalu terikat dan fokus untuk mencari duit, tak sempat rehat, nak release tension pun tak sempat, maka dia akan memilih jalan untuk menyeleweng seperti mencuri, menjual dadah dan sebagainya. Hal ini juga terjadi kepada golongan kelas bawahan
yang di mana mereka ramai menganggur daripada bekerja dan mereka lebih memilih untuk membuat perkara-perkara yang menyeleweng seperti merompak, mencuri dan sebagainya kerana susah untuk mencari. Struktur kawalan kontrol sosial. Terdapat 4 struktur kawalan dalam kontrol sosial. Yang pertama adalah attachment ataupun ikatan. Individu yang merasa terikat atau terhubung dengan orang lain memiliki sedikit kecenderungan untuk melakukan perilaku yang melanggar norma-norma sosial. Ikatan ini dia melibatkan hubungan dengan keluarga ataupun rakan. Contohnya, apabila seseorang ini mempunyai ikatan sosial yang baik dengan ibu bapa ataupun rakan, mereka jadi takut untuk membuat sesuatu penyelewengan ataupun takut untuk berbuat jahat. Sebab mereka akan memikirkan efek yang akan berlaku kepada keluarga dan rakan-rakan mereka. Seperti contoh, terhadap ibu bapa, seorang anak mestilah berfikir sebelum membuat sesuatu penyelewengan tersebut kerana mungkin perkara tersebut akan membahayakan ibu bapa mereka ataupun menjatuhkan imej ibu bapa. Untuk rakan-rakan pula, mungkin apabila kita berbuat sesuatu kejahatan ataupun penyelewengan, kawan-kawan kita akan dipandang serong oleh orang lain kerana berkawan dengan kita yang membuat jahat. Jadi, ikatan sosial yang baik ni dapat mengelakkan seseorang daripada melakukan sesuatu penyelewengan. Baiklah, yang kedua adalah kepercayaan. Keyakinan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam mencegah perilaku delinkuensi. Individu yang memiliki keyakinan kuat terhadap norma-norma sosial lebih cenderung untuk mematuhi peraturan. Di sini contohnya seperti norma sosial ataupun adat serta corak tradisi yang digunakan secara turun-temurun, di mana contohnya ibu bapa akan marah kepada anak perempuan yang keluar dan balik lewat malam, seperti zaman dahulu di mana mereka menyatakan bahawa anak dara ni tak elok keluar malam-malam. Jadi dengan corak dan tradisi yang ada ni, ia akan mengelakkan sesuatu perilaku delinkuensi itu terjadi. Yang ketiga adalah komitmen. Di sini ia menerangkan tahap kepentingan seseorang dalam mengesahkan tingkah laku. Maksudnya seseorang individu itu perlulah memberi komitmen untuk berfikir bahawa adakah perilaku yang dilakukan itu adalah betul ataupun salah, ataupun baik ataupun buruk. Okey. Mereka perlulah berfikir bahawa tindakan penyelewengan ini boleh membahayakan orang lain dan juga keadaan tersebut boleh memberi efek kepada masyarakat. Seterusnya, mereka juga perlulah memberi komitmen dengan membuat aktiviti-aktiviti yang lebih bernilai terhadap diri mereka. Yang keempat adalah penglibatan. Individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif atau produktif memiliki lebih sedikit waktu dan energi ataupun tenaga untuk terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan atau melanggar hukum. Di sini, apabila seseorang individu itu melakukan sesuatu yang lebih berfaedah, adalah cenderung untuk mengelakkan diri mereka daripada melakukan penyelewengan ataupun melakukan sesuatu masalah delinkuensi. Struktur kawalan kontrol sosial ini menekankan bahawa faktor-faktor tersebut mewujudkan pengendalian internal dalam diri individu yang mengurangkan kemungkinan mereka terlibat dalam perilaku kriminal ataupun devian. Teori ini bermula dengan idea bahawa individu mempunyai dorongan untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan norma sosial dan bahawa kontrol sosial membantu mengendalikan dorongan ini. Maksudnya di sini, tokoh itu berpendapat bahawa seseorang individu ataupun manusia ni mempunyai dorongan untuk membuat perilaku yang salah, dan dengan kontrol sosial ni lah dapat mengurangkan ataupun dapat mencegah seseorang individu tersebut daripada melakukan
kriminal ataupun perilaku devian. Apakah contoh kontrol sosial ni? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengecualian. Pengecualian ini diberikan kepada seseorang individu yang melakukan kesalahan ataupun seorang yang melakukan penyelewengan. Okey, contohnya ada sekumpulan rakan, salah seorang daripadanya membuat kesalahan ataupun membuat perilaku yang salah lah. Jadi ahli-ahli kumpulan yang lain ni perlu memberi pengecualian terhadap individu tersebut supaya dia sedar akan tindakan apakah yang dilakukan oleh dirinya, supaya mereka berfikir apakah salah aku sampai kawan-kawan aku ignore aku macam ni, macam tu. Jadi mereka akan sedarlah mereka telah melakukan sesuatu kesalahan. Yang kedua, pelarangan. Pelarangan ini kita melarang seseorang tersebut melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan norma sosial. Maksudnya di sini apabila kita tahu yang seseorang itu melakukan kesalahan ataupun membuat perilaku devian, jadi kita tegur secara terus bahawa itu adalah sesuatu kesalahan. Kita memberi teguran secara verbal terus kepadanya. Okey. Soalan yang ketiga adalah ejekan ataupun sindiran dengan menggunakan kata-kata kiasan ataupun perumpamaan yang negatif. Kadang-kala kata-kata yang digunakan ni berlawanan ertinya dengan apa yang dimaksudkan. Okey, di sini saya memberi contoh seperti seorang ibu. Kalau kita buat satu kesalahan, mestilah ibu akan sindir kita dengan bercakap, buatlah lagi kan. So itulah salah satu contoh sindiran yang diberikan supaya seseorang itu sedar bahawa perkara yang dilakukan itu salah. Okey, next adalah kritikan. Kritikan adalah teguran terhadap sikap dan perilaku yang salah. Jadi, beza kritikan dan pelarangan adalah adalah sebelum mereka melakukan sesuatu kesalahan tersebut, kita sudah melarang mereka daripada melakukannya. Manakala kritikan dibuat apabila seseorang itu sudah pun membuat perilaku yang salah. Jadi kita akan kritik dan menegur bahawa perkara yang dilakukan itu adalah salah. Jadi apakah fungsi kontrol sosial ni? Yang pertama, memperkuatkan keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Yang kedua, mengembangkan rasa takut. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu. Dan yang keempat, mencipta sistem hukum. Okey, daripada kontrol sosial ni, ia dapat memberi kepercayaan terhadap seseorang individu untuk percaya bahawa norma sosial itu wujud dan relevan, dan ini akan mengakibatkan mereka mencegah diri mereka daripada melakukan kesalahan ataupun perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Selain itu, mereka juga akan takut untuk melakukan sesuatu kesalahan dan juga beranggap apabila jika mereka melakukan sesuatu kesalahan tersebut, ia akan memalukan diri mereka. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa teori ini juga telah menjadi subjek kritikan dan perdebatan. Beberapa kritikus berpendapat teori ini tidak mengambil kira faktor sosial luar yang boleh mempengaruhi cara seseorang bertindak. Walau bagaimanapun, teori kontrol sosial terus menjadi salah satu kaedah yang penting untuk memahami dinamika sosial dan tingkah laku manusia.